Hari tu dia tengah mandi waktu maghrib, orang tengah azan. Dia tengah sabun-sabun kepala dia. Dia lepas je dia jiros air kat muka dia, ada satu benda duduk depan mata dia, yang memang tak bagi dia bergerak, tak bagi dia bercakap. Tapi depan mata dia tu memang ada satu benda yang besar, berbulu, mata merah. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Okay guys, sebelum kita mulakan video, aku nak bagi tahu ilmu ni penting. Dan apa ilmu kena belajar. Nak belajar kat mana? Export Overseas Academy, yang mana platform ni adalah platform yang terbaik di mana korang nak cari duit tepi, student ke, suri rumah ke, ataupun korang ni adalah siapa-siapa yang nak cari duit tepi, join kelas ni. Betul. Dan aku yakin ramai korang tahu pasal eBay ni, tapi tak tahu macam mana nak set up, macam mana nak guna. Jadinya korang masuk kelas Dr. Zul Arifin ni. Sebab apa? Sebab dekat kelas ni korang boleh belajar secara online ataupun face to face. Dan korang boleh pilih tadi yang korang nak dekat link di description bawah. Lagi daftar sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, hari ni setelah kita merisik dan terisik, kita dapat berjaya panggil setelah dia WhatsApp aku pun terkejut macam saya dia datang. Ya betul, alhamdulillah. Lagi satu dia jauh tau. Jadi bila datang tu alhamdulillah kita sangat teruja dengan cerita dia. Yalah, lagi satu permintaan dia sangat tinggi. Dan kita pun ternanti-nantikan episod baru daripada beliau. Jadi siapa yang kita masukkan sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Daripada korang yang mana ada social media seperti Instagram dan juga TikTok, boleh follow kami rapat-rapat. Dan pada korang yang mungkin ingin juga berkongsi di platform Santai Chill untuk datang ke studio ataupun nak jadi caller kami, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Okay, baik, macam yang korang tahu kan, nak perkenalkan diri, aku rasa kita kenal lah sebab kenal dia datang kan? Orang kena tahu siapa tu depan kita ni. Kita kena berkenalkan diri sebab aku nampak dia ada tertarik something, pandang belah mana tu. Tapi tak apa, nanti dulu sebelum tu kita tanyakan khabar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalkan diri. Kenalkan diri. Okay, macam biasalah, nama aku Abu. Macam biasa, aku daripada sekarang ni aku dah balik ke belah selatan. Jadi aku terpanggil lah untuk datang kat sini. Betul lah. Okay, sebelum ni kita sedia maklum lah, yang mana mungkin baru tiba-tiba tengok episod ni, Abu ni dia hype dari episod 1 kan. Lepas tu orang pun nak lagi Abu dan famous tentang cerita bunian lah kan. Dan aku tak sure kalau masih ada. Cuma bila aku tengok lah Abu ni kan, oh, Abu handsome kan. Dia patutlah benda tu suka. Dia karakter, kalau korang tengok suka layan TikTok yang Cap City, dia memang karakter dia, style dia dress up sama sebiji. Aku ingat macam dia tu kan ni. Okay, apa pun kita nak berterima kasih kerana sudi datang jauh dari Johor kan, datang ke sini. Dan kita nak bertanya khabar lah mula kan. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Setakat balik ke selatan ni dia macam lagi sihat kot. Oh, lagi sihat kan. Makin sihat. Happy nampak kan. Dia nampak lagi happy lah. Tukar kerja kan. Betul. Ya, kadang-kadang kerja tu mengganggu kita punya emosi kan. Walaupun orang kata kau ni rugi lah berhenti itu ini, tapi dia tak tahu kita punya keadaan macam mana kan. Okay, baik. So Abu, yelah, dah datang kat sini, confirm orang akan ternanti-nanti cerita yang baru lah. Untuk cerita kali ni, adakah masih cerita bunian ke? Atau kali ni cerita apa pula yang nak kongsi? Dia, kalau siapa-siapa yang masih ingat untuk part kedua, aku pernah cerita yang si Putri ni dia ada bagi tahu apa tujuan dia, tapi dia tak menjawab dengan penuh.
Jadi aku balik Johor ni dan aku dapat jawapan tu. Sebab first aku balik nak settle benda lain, tapi sampai kat Johor dia jadi benda lain. Dia dah orang lain bercerita, and then orang lain juga yang menyampaikan. Benda tu lah. Okay, agak misteri kat sini. Aku nak tahu apa yang diceritakan dan disampaikan orang. Kan? Jadi tanpa membuang masa, kita nak dengarkan cerita yang pertama daripada Abu. Dipersilakan. Okay, bismillah. Okay, cerita ni start daripada utara itu. Aku balik ke Johor, and then aku balik Johor semata-mata untuk settlekan faraid arwah ayah lah. Jadi tanah untuk arwah ayah aku ni tak ada siapa nak uruskan. Jadi macam memang tak ada siapa nak uruskan. Jadi kita orang faraidkan benda tu untuk jual. And then aku bercadang dengan mak aku untuk ambil arwah atuk aku punya tanah yang memang tak ada orang duduk. And then ada rumah peninggalan dia. And then rumah tu, mak aku sebelum ni pernah duduk kat rumah tu. Cuma banyak gangguan-gangguan yang jadi dekat rumah tu. Macam mak aku pernah duduk berdua dengan adik aku yang last sekali. Dia tengah tidur, tiba-tiba ada orang buka lansi. Okay. Itu kejadian yang pertama. Lepas tu mak aku dah tak berani nak duduk situ. Dia bagi pada anak saudara dia yang bujang duduk dekat situ. Anak saudara dia ni yang bujang ni pun duduk kat situ. Tengah malam ada orang datang, ketuk pintu, and then buka lansi juga, tengok benda yang sama juga. And then sampailah tak ada siapa yang berani duduk kat rumah tu. Akhirnya pakcik aku dia sewakan rumah tu aku tu dekat seorang Indon. Indon yang memang dia orang buat rumah dekat area-area kampung aku lah. Jadi Indon ni dia duduk dekat situ, tersilap aku lebih kurang dah 2 minggu. And then baru minggu ni dia rasa macam nak keluar. Sebab hari tu dia tengah mandi waktu maghrib, orang tengah azan. Dia tengah sabun-sabun kepala dia. Dia lepas je dia jiros air kat muka dia, ada satu benda duduk depan mata dia, yang memang tak bagi dia bergerak, tak bagi dia bercakap. Dia dah jiros lah. Dia dah jiros lah. Okay, dia dah jiros. Tapi depan mata dia tu memang ada satu benda yang besar, berbulu, mata merah. Dan dia tak boleh nak gerak. And then benda tu dah jadi, dia jadi takut nak duduk kat rumah tu seorang-seorang. Dia nak keluar lah daripada rumah tu. Lepas tu kami pun panggil ustaz. Alang-alang aku dah balik itu, aku panggil ustaz untuk datang. Jadi ustaz datang dekat rumah. Ustaz kata rumah ni nak kena roboh, tapi tak boleh ambil satu batang pun paku. Satu batang paku pun kita tak boleh nak ambil daripada rumah ni, sebab benda tu ikut pada rumah. Itu kata ustaz tu. Tapi sebaliknya yang aku rasa, dia tak duduk pada rumah, dia duduk pada tanah. Dia duduk pada tanah, dia menjaga tanah tu. Risik punya risik. Lepas bercerita benda ni, aku rasa macam tak syok. Aku pun tanya balik dekat pakcik aku, kira paksu aku lah. And then paksu aku ni, dia kat adalah kira macam saudara belah atuk aku ni yang pandai juga pasal benda-benda ni. Ya, aku nak tahu salah silah atuk aku ni macam mana. Jadi aku pun pergi jumpa dengan kira aku panggil dia nenek lah, nenek Hafsah. Okay, nenek ni aku panggil dia Tok juga. Sampai dekat rumah Tok ni, aku cakap kat dia, aku nak tahu apa yang jadi sebenarnya selama ni dekat rumah tu. And then dia kata arwah ayah dia, kira moyang aku lah, dulu kira macam pawang paling besar dekat dalam kampung aku. Dia boleh ubat macam-macam penyakit lah. Aku tak tahu, mungkin yelah orang zaman dulu kala kan, kita tak tahu apa yang diorang ada ilmu apa kan. Jadi dia cerita masa nak serahkan, masa sebelum atuk aku duduk kat rumah tu, atuk aku ni dia duduk dekat dalam kebun, dekat atas bukit, yang orang kata bukit tu memang tak ada siapa pun nak duduk kat situ, dekat kebun durian. Ni dia bawa anak-anak dia. Lama lah sampai mak aku kahwin, dia duduk dekat kebun tu juga. Sampailah aku keluar. Aku anak nombor 4, adik-adik aku ada 6. Okay. Sampai aku keluar, aku still duduk dekat rumah atuk aku yang dekat atas bukit tu dengan dia. Dan aku tak ingat sangat apa yang jadi masa aku kecil-kecil. Yang aku tahu, aku keluar daripada perut mak aku special sikit daripada abang aku, sebab aku kembar. Abang aku keluar secara normal, aku keluar secara tak normal, sebab aku still keluar, orang kata dekat dalam kantung uri. Memang uri aku tak terpecah. And then orang doktor sifatkan aku ni macam tak normal lah,
kira macam takut aku ada otak tak tahu apa elok ke apa kan. Dah besar. Tapi alhamdulillah keluar besar elok, sihat, Pandai. Pandai. Okay. Tapi itulah benda tu sebenarnya rupanya berkait dengan nenek aku pula. Ni cerita dia saling berkait lah. Okay. Untuk atuk aku ni pula, dia tak ada apa-apa ilmu yang dia belajar, tapi arwah ayah dia ni banyak turunkan ilmu pada dia. Cuma dia tak turunkan sepenuhnya sebab atuk aku ni dia pandai badan. Takut bila turunkan ilmu bukan-bukan, sekejap lagi dia pergi buat kat orang lain ke apa ke. Jadi arwah ayah dia macam takut lah benda tu. Tapi yang nenek aku ni pula, dia memang orang kata pagi, petang, siang, malam tasbih tak tinggal. And then mengaji tak tinggal. Adalah benda-benda yang suka dekat atas bukit tu. Termasuklah orang-orang bunian tu lah. Dan masa mak aku kata, masa aku umur lebih kurang dalam 5 tahun ataupun 4 tahun, nenek aku pernah lari ikut orang bunian selama lebih kurang dalam seminggu. Dan benda tu jadi tanda tanya lepas nenek aku balik. Sebab nenek aku kata satu hari dia akan datang untuk cari apa yang dia janji. Aku tak tahu janji apa yang nenek aku buat sampailah dia meninggal. Masa sebelum dia meninggal tu aku jaga dia dekat rumah. Pas masa petang tu yang aku ingat dia ada buat kenduri kat rumah. Dia kata masa tu memang pinggan mangkuk memang tak cukup lah dekat rumah. Okay. Tiba-tiba nenek aku dia turun tanah. Dia pergi dekat paya belakang rumah pakcik aku. Dia bawa balik pinggan berbakul-bakul. Lebih kurang dalam 2-3 bakul macam tu pinggan. Lepas dah guna pinggan tu basuh, dia kata tinggalkan je kat luar, nanti ada orang ambil. Yang tu yang aku paling ingat lah. Sebab masa tu aku dah besar sikit lah. Jadi masa sebelum dia meninggal, mungkin lah orang kata orang tua dah, penyakit tua, dia mungkin nyanyuk ke apa. Bagi aku, atuk aku ni dia tak nyanyuk. Sebab kalau dia nyanyuk, dia tak boleh nak baca Al-Quran lagi. Dia tak ingat apa semua, macam mana nak semayang apa semua. Tapi walaupun umur dia dah 80 lebih, dekat 90, dia still boleh baca Al-Quran walaupun dia baring. Tapi masa dia baring dekat tingkap tu, dia kata tolong kejap, ada orang buat kenduri kat bawah sana. Pergilah, dia kata. Orang tu panggil. Sebelum ni dia kata orang ni datang buat, kita buat kenduri, orang tu datang tolong bagi apa semua. Pergilah tolong dia. Aku dah jadi macam pelik. Aku jadi macam apa benda lah. Takkan aku tak nampak langsung. Satu benda pun aku tak nampak. Tapi yang paling aku ingat masa nenek aku ni cakap ada orang buat kenduri, dia tunjuk dekat paya yang dia masuk tu. Aku nampak ada beberapa orang yang masuk ke dalam paya tu juga. Tapi aku tak pasti lah tu sama ada manusia ataupun benda yang lain lah. Jadi benda tu putus sampai situ je lah. Aku tak ingat. Kejadian lepas tu yang aku balik ke Johor ni, macam aku cakap tadi, aku jumpa tok saudara aku. Dia ceritakan asal usul rumah tu. Masa asal usul rumah tu, sebelum dia pindah milik pada atuk aku, moyang aku ni dia tanam satu benda. Bukan satu benda lah, 4 benda dekat setiap penjuru rumah. Ada 4 penjuru. Jadi dia tanam dekat dalam tanah tu untuk jaga rumah. Pernah satu kali, jadi atuk aku ni dia macam mandu ladang. Jadi kalau hujung bulan memang bawa balik duit banyak. Pernah ada seorang India merompak dekat rumah tu, tapi sampai ke subuh dia berenang dekat depan halaman rumah kita orang. Kau sendiri nampak? Aku sendiri nampak. Okay. Dia berenang, memang dia rasa macam duduk dekat dalam air. Dia berenang sampai lutut dia luka. Memang tangan-tangan dia luka apa semua. Sampailah atuk aku tepuk dia. Dia baru bangun, dia minta maaf, dia pulang balik duit. Lepas tu atuk aku lepaskan macam tu je. Sebab dia pun dah tak boleh nak jalan dengan betul sangat lah, apa semua. Jadi yang aku pelik dengan atuk aku ni, setiap kali ribut, dia takkan duduk diam. Setiap kali ribut mesti dia akan pergi dekat depan rumah. Dia akan cakap, jangan lalu sini, lalu dekat atas bukit, jangan ganggu anak cucu aku. Dan tiba-tiba benda tu, ribut tu, daripada lalu dekat rumah kita orang, dia tak lalu, terus senyap. Okay. Lepas tu anak akak aku, yang ni benda-benda yang pelik lah yang jadi. Kira macam anak akak aku ni, anak buah aku ni, dia pernah kena kembung tengah-tengah malam. Okay.
biasalah kalau kembung kita bagi macam-macam ubat kadang-kadang kat budak. Tapi atuk aku dia just ambil minyak kelapa, sapu kat perut, senyap. Macam tu je. Lepas tu yang lagi peliknya, aku tak pastilah sebab atuk aku ni setiap malam dia tidur, dia akan bawa parang panjang. Memang dekat atas kepala dia tu, dekat tilam atas memang ada parang panjang. Aku pernah tanya sekali, untuk apa parang panjang ni? Dia kata untuk jaga-jaga, sebab dia kata kat dalam kampung ni kadang-kadang bukan ada orang yang baik. Dia kata macam tu. Tapi padahal rupanya pakcik aku cerita dulu atuk aku pernah turun and dia mengamuk dekat luar rumah. Dia kata ada orang nak masuk rumah ikut lubang. Kalau rumah orang kampung dia ada ruang tamu dekat atas. Jadi ruang tamu tu dia ada satu lubang tau. Dia kata ada orang nak masuk daripada ruang tamu tu. Tapi dia kata orang tu bukan orang biasa. Orang tu berwarna merah. Dia tak tahu orang tu orang apa. Yang tu dia buatkan dia mengamuk. Dan dia turun tanah, dia bawa parang tu untuk dia kejar orang tu. Dan aku pernah juga pergi teman atuk aku ni menuri getah. Menuri getah ni macam kalau kat kampung tu biasanya kadang-kadang pukul 4 pagi dah pergi menuri lah. Sebab subuh nak balik. Jadi masa nak ke kebun tu memang lalu tanah perkuburan. Lepas tu baru kita akan jumpa kebun-kebun. Kalau orang lain takkan berhenti lah. Tapi aku tak faham atuk aku ni dia boleh berhenti. Dia kata dia nak cari benda apa yang bau wangi. Dia boleh turun daripada motor, dia tinggalkan aku kat atas motor. Dia kata dia nak cari benda wangi tu. Lala dia bawa balik satu kuntung bunga. Dia kata bunga ni je, bukan apa-apa. Jom kita pergi nori macam biasa. Aku dah jadi macam okay, aku dah faham lah kat situ. Satu umur kau berapa? Lebih kurang dalam form 4, form besar. Dah besar. Okay. Jadi benda tu sampailah arwah atuk aku meninggal. Aku tak ada dekat arwah atuk aku meninggal masa tu, sebab aku dah pindah dekat utara. Dia meninggal pun aku tak tahu. Aku balik kerja tu baru aku dapat tahu yang arwah atuk aku meninggal. Dan aku shoot daripada Penang ke Johor untuk tengok dia lah. Selang beberapa malam lepas tu, rumah tu dia tak jadi macam biasa. Dia tak rumah tu jadi kelam, jadi suram. Nenek aku dia dah start duduk termenung. Dan sampailah nenek aku dia sakit, tak boleh bangun. And then dia memang baring saja dekat atas katil, tak boleh bangun sampai belakang dia dah teruk sebab memang tak bangun. Sampai tinggal tulang. Memang dia panggil aku pun dia tak panggil nama, dia panggil macam tu. Dah tak boleh nak bercakap lah. Masa tu panggil ustaz kata ada benda yang sangkut lagi dekat dia. Ustaz tu kata ada yang berkenan dekat dia sebenarnya, yang nak tuntut janji. Tapi dia tak boleh nak tunaikan janji tu. Cuma dia kata mungkin salah seorang daripada adik-beradik aku yang dia pernah jaga akan tunaikan janji tu. Jadi benda tu terbiar beberapa lama. Lepas tu baru yang aku masuk kerja kerajaan. Dan barulah start cerita aku yang first time aku cerita untuk part 1. Maksudnya dia berkait lah. Adakah kau assume apa yang jadi kat engkau ataupun puteri tu ada datang daripada cerita tu? Aku assume benda tu datang daripada janji-janji atuk aku dulu dengan kaum kerabat dia yang dekat sana. Sebab pernah sekali aku tanya puteri tak jawab pasal benda ni. Dan bapak dia pernah cakap yang pasal asal usul dia bukanlah dekat tempat yang aku jumpa puteri tu, tapi dekat tempat lain. Dia kata yang dekat dengan aku. Yang dekat dengan aku. Aku dah macam tak apa, aku biar abaikan je lah benda tu. Okay, akhirnya kau tahu tak janji apa yang dibuat oleh atuk kau? Kau masih tak tahu juga? Janji tu kalau ikut daripada kata atuk saudara aku ni, janji tu dia janji yang atuk aku tak nak duduk dekat sana, tapi akan ada keturunan dia yang akan duduk dekat sana. Okay, pakcik kau cakap mungkin atuk kau cerita dekat pakcik kau. Kenapa dia buat janji macam tu sorry. Kenapa Sebab first yang aku tahu dia buat janji macam tu, satu
Sebab dia tak nak tinggalkan anak-anak dia dekat sini. Okay. Okay. Masa tu dia dah berkahwin, ada anak-anak apa semua, dah ada cucu bagi apa semua. Tapi dia macam, yelah, orang tua dulu dia mungkin kita panggil apa orang panggil insting lah. Insting untuk ke depan. Tak tahu macam mana. Tapi dia rasa macam keturunan dia boleh untuk ke sana satu hari nanti. Tapi jadi dengan tak semena-mena aku pula yang duduk dengan dia, and then aku pula yang tiba-tiba keluar secara special pula macam tu. Jadi benda tu mungkin berkait lah. Sebab aku pernah masa aku pernah belajar, and then aku try lah untuk praktikkan benda ni. Untuk orang cakap pagar rumah. Aku tengah-tengah sibuk pagar rumah. Okay. Pakai garam kasar. Aku tengah-tengah pagar rumah, tiba-tiba ada orang tepuk belakang bahu aku. Dia kata, pagar betul-betul, jangan bagi orang masuk. Oi. Aku tengok toleh kat belakang, tak ada orang. Tak jadi pagar. Aku rasa macam nak patah balik. Pagar macam dah betul dah tapi kena tepuk ni. Tepuk satu. Dia tepuk cakap pagar betul-betul, jangan sampai ada orang masuk. Aku macam biarlah, abaikan je lah benda tu. Okay, dan apa punca yang atuk kau tu boleh masuk ke sana dulu sebelum ni? Maksudnya apa? Macam kau kisah puteri kan? Macam atuk kau, adakah puteri juga yang melamar dia? Dia sebenarnya dia lelaki yang dekat sana. Okay. Lelaki yang berminat dengan nenek aku ni. Lelaki ni sebab dia minat dengan nenek aku ni, mungkin sebab nenek aku tak berhenti buat amal. Itulah. Lagi satu yang aku dapat tangkap, satu aku pernah nampak atuk aku ni, dia ada satu cincin yang warna merah. Dia ikat dengan apa orang panggil kalau bukan emas tapi kalau emas tu Tembaga. tembaga Ya. Suasa kot macam tu lah. Suasa Suasa. ke tembaga aku tak tahulah. Tapi dia sentiasa pakai cincin tu. Dia tak nak buka cincin tu sampailah dia meninggal. And then tiba-tiba ustaz kata cincin ni saya ambil sebab saya nak buang kat tasik. Okay. And then benda tu lah yang aku rasa macam, sebab ustaz tu pernah cakap benda Dekat ni, paya tu ke? Aku tak tahu. Tapi ustaz tu dia kata dia nak pulangkan balik dekat tempat asal dia. Cuma dia kata benda ni bukan daripada alam kita sendiri. Sebab yang aku tahu, aku tengok cincin tu menarik bagi aku. Aku pernah tanya atuk aku, cakap aku nak cincin tu. Dia kata nanti sampai masa dia kata bagi, sampai masa nanti nak pakailah, dia kata. Tapi sampailah dia nak meninggal tu, aku tak pakai. Dia aku dapatlah sentuh 2-3 kali cincin tu. Cuma orang kata cincin tu dia ada aura yang best. Okay. Aku tak tahu apa benda yang best kat cincin tu. Okay. Aku mungkin terlepas pandang atau terlepas dengar macam mana yang terpergi ke alam sana tu, yang tersuka nenek kau tu. Okay, dia hilang macam mana? Okay, dia hilang masa mak aku cerita yang nenek aku ni hilang. Masa tu dia hilang dekat seminggu, dekat 2 minggu macam tu lah. Masa tu mak aku kata nenek aku tengah masak dekat dapur. And then mak aku nampak nenek aku turun pergi ke tanah untuk kutip orang kata cili kot macam tu lah. Tiba-tiba nenek aku dia berjalan straight je naik ke atas bukit. Dia tak toleh belakang, dia tak toleh kiri kanan, dia straight je. Dia sambil bercakap dengan orang. Dan mak aku macam biar je lah. Lepas tu sampailah ke petang, mak aku cakap nenek aku tak balik-balik. Hampir ke seminggu lebih ke macam tu. Orang penat cari lah. Lalas dapat cari balik nenek aku dekat bawah rumah. Buat apa? Dia Pingsan? tengah duduk. Tengah duduk? Dia kata dia tengah sambil buang tangkai lighter. Tangkai cili tu. Dia tengah buang macam tu. Dan masa dia dah jumpa tangkai cili tu, maksud dia tak tahu yang dia kat sana ke atau? Dia tak tahu sebab dia macam dia rasa macam dia dekat rumah dia sendiri. And then dia kata dia tengah sibuk borak dengan orang. Dia kata ada seorang makcik tu datang kat dia ke, dia kata macam tu borak kat dia. Dia kata dah lama ke duduk sini. And then dekat bukit tu sebenarnya memang tak ramai yang, kalau orang kampung aku cakap bukit tu bukit bunian lah. Sebab ada certain orang yang duduk dekat situ buat rumah. Tak sampai seminggu pun lari daripada rumah tu. Macam-macam benda yang jadi. Cuma yang paling tahan lama atuk aku yang dekat situ.
So kat situ sekarang masih tak ada orang yang buat rumah ke? Tak ada orang buat rumah. Cuma tempat tu daripada tak ada tempat buat rumah, dia dah jadi kedai karaoke. Kedai karaoke atas tu? Kedai karaoke Memang atas. standard tu karaoke semua terpencit nak bagi bising. Okay. Dia ada lagi lah nak tanya. Yelah, kan kau kata dia hilang dah seminggu 2 minggu. Adakah seminggu 2 minggu tu yang berpunca lelaki alam sana yang minat dia tu, sampai dia ada cerita tak macam mana kisah penciptaan lelaki tu dengan dia ke? Okay, dia pernah cerita dekat anak-anak dia. Ni Wallahualam lah, sebab dia tak pernah cerita kat aku. Yang ni, benda ni berdasarkan daripada mak aku sendiri. Mak aku cakap dia pernah cerita pasal lelaki ni. Dia cakap lelaki ni setiap petang, setiap maghrib dia akan datang. Dia akan datang, kadang-kadang dia cakap dia nak belajar ngaji, ataupun kadang-kadang dia bagi zikir-zikir, bagi apa semua. Dia kata gunalah zikir ni untuk ni, untuk ni, dekat atuk aku ni. Jadi atuk aku ni macam tertarik dengan dia. Lepas tu benda ni berlangsung sampai aku tak tahu berapa lama. Mak aku kata lama jugalah. Sampaikan atuk aku ni dia dah jadi macam setiap malam dia mesti nak duduk dekat luar rumah, dekat beranda rumah. Dia akan mengaji dekat beranda rumah. Okay, sekejap, aku agak confused. Atuk, is it atuk nenek? Dia panggil Tok Wan. Okay, macam Orang sana panggil Tok Wan. Aku macam atuk betul tak? nenek. Okay, atuk nenek. Aku takut ada pendengar pun macam atuk ke nenek ni. Dia nenek aku panggil atuk lah. Okay. Macam tu lah. Jadi setiap malam dia akan mengaji dekat beranda rumah. Tapi dia mengaji tu bukan yang orang kata bukan yang sekejap. Memang yang kadang-kadang habis 1 juzuk. Kadang-kadang sampai ke daripada lepas isyak sampailah ke pukul 2-3 pagi dia mengaji kat depan rumah. Macam tu lah. Okay. Alright. Then kisah kau bermula kau jumpa puteri apa semua tu kan, ada tak pernah kau tertanya pun orang yang kat sebelah sana kenapa engkau dipilih? Adakah disebabkan janji tu? Pernah ada sebut dia petik pasal perjanjian tu? Aku tak pernah tanya pasal benda tu. And then aku tak pernah bertanya pun pasal perjanjian tu sebelum ni, sebab aku tak pernah tahu pasal perjanjian tu sebelum ni. Jadi yang aku dapat tahu pun macam aku cakap tadi, yang bapak dia kata kita ni tak duduk dekat sini sebenarnya, kita duduk dekat. Dia cakap memang pernah berada dekat dengan family. Dia kata macam pernah berada dekat lah dengan family aku, macam tu. Aku jadi macam duduk dekat dengan family aku. Aku jadi macam siapa yang duduk, siapa yang pernah pergi ke sini, siapa yang pernah jumpa dia orang ni. Jadi baru last aku balik ke sini, baru aku dapat tahu, baru aku dapat cerita ni lah. Okay, apa lagi nak tanya Ya, cerita kau ni memang aku lain macam tu. So rumah Tok Wan pula. Tok kau tu ada lagi lah. Rumah tok aku ni aku dah balik sini berapa minggu lah. Dekat 2 minggu lah aku balik. Minggu lepas aku dah ambil orang untuk robohkan rumah tu. Cuma aku cakap dengan orang tu just tinggalkan dekat bahagian dapur lah. Sebab bahagian dapur tu ada orang lain nak sewa juga lagi. Tapi aku cakap dengan dia, kalau boleh lepas ni, kalau orang tu nak sewa, kita buang lah semua papan-papan yang ada tu, kita buang semua, bagai apa semua. Tapi dia still ada, rumah tu still ada lagi sekarang. Rumah tu kira cerun lembah macam tu? Tak. Dia kalau rumah yang atuk aku ada sekarang ni, dia rumah kampung biasa, memang betul-betul kat kampung. Tapi kalau rumah atuk aku yang lama yang dekat atas bukit tu, memang dia bukit, and then macam kita ada satu orang cakap tanah rata untuk kita buat rumah. Macam lembah sikit lah. Macam lembah sikit. And then bawah tu memang gaung lah. Dia macam tu. And then kat belah atas tu memang cakap memang tak ada apa pun lah. Dan kau dekat sana atau kau pernah hilang, ada kau masa kau balik sekarang ni, kau dah balik dekat rumah tu, kau pernah tak macam kau cakap kadang ada pintu portal nak masuk, ada lah kau nampak pintu portal nak ke sana tu? Bekas ada. Bekas ada? Bekas ada. Maksudnya atuk kau pernah guna? Pernah, bekas ada. Tapi aku rasa benda tu dah tak guna, sebab satu, yalah kat bawah tu dia di tempat karaoke kan. Jadi dia mungkin tak suka lah benda-benda macam tu. Dia tak suka tempat tu jadi macam tu. Dan lihat tu kebun yang atuk aku duduk dulu dah atuk aku dah jual, sebab tak ada siapa nak urus sebagai apa semua. Jadi tu bukan kebun atuk aku lagi. Aku lalu situ pun aku tengok macam bekas tu still ada lagi. Dia punya palang pintu tu ada lagi. Cuma dia dah tak boleh nak digunakan lah. Palang pintu aku tak boleh. Macam pintu Doraemon ke macam mana? Dia sebenarnya macam ni. Kalau aku tengok palang pintu tu, kalau kau pun mungkin akan jadi pelik. Okay,
Dia palang pintu ni, palang pintu dia kau nampak macam satu, tahu tak yang kalau macam orang zaman dulu dia ada letak satu palang pintu dan dia Gerbang, ada hujung gerbang. dia. Gerbang. Tapi dia ada hujung dia sikit. Hujung sikit. Okey. Tapi benda tu dia bercantum dengan pokok buluh. Kayu faham. separuh and then buluh separuh. Tapi buluh tu dia betul-betul duduk pada pokok buluh. Buluh yang bukan orang kata bukan buluh yang orang pacak ke apa tak. Tapi buluh tu memang masuk dekat dalam kayu tu. Sampai sekarang benda tu ada kat situ. Faham. Tapi orang lain tak nampak Setengah orang original kampung tu memang nampak lah. Dan pernah tahu. Pernah kau sentuh bila sentuh tiba-tiba Tak ada. tak ada lah. Banyak sangat weh. Tak, sebab dia kata bekas. So aku macam dah macam Asgard ke ni tekan. Okey. Dan okey lah salah. Rumah kau, rumah tok kau tu adakah kayu, bawah tu macam sikit tu batu? Dia macam tu. Dia kayu and then batu. Cat biru ke biru hijau, biru gelap macam tu. Okey. Okey, aku bila kau cerita, asal aku dalam otak aku aku lalu kawasan tu saya. Tu aku macam asal Tak tahu aku aku lalu. cakap aku ada benda yang macam terlintas kat api. Dia tahu dia cerita. Dia sebut lembah bukan ni aku dah nampak ni lembah ni rumah dia. Lepas tu ada kayu macam biru-biru sikit dua batu atas ni kayu. Aku tu imagine tu asal teliti sangat rasa aku imagine dia punya tempat. Tak aku tanya betul tak betul. Okey, aku yang nampak. Aku bayangkan. Okey, yang porter tu dia ada cakap tadi. Aku dah nampak satu macam pokok buluh tu aku dah nampak dekat dia ada satu kawasan tu macam pokok-pokok macam pokok getah lebih kurang kot kan. Betul. Ini bukan scripted tau. This is sumpah bukan scripted. Okay. Aku sendiri dia cakap tu dia tu sok tau. Aku kata Asgard ke ni. Aku kata aku dah masuk portal lain tau. Risau pula aku jangan lah. Aku yang bisang lah. Okey, ni last lah. Okay, aku ada banyak juga persoalan tentang bunian dan ramai juga persoalan ni datang bila orang komen dan dia orang bergaduh. Betul. Tahu? Orang dia bergaduh aku baca, lantak kau bergaduh kan. Baik tanya kan. Okay, ada orang cakap bunian is jin. Ada yang cakap bunian bukan jin dan ada yang cakap bunian tak suka dipanggil bunian. Mungkin kau dekat sana mungkin dah borak, dah cerita. Ada tak ada cerita berkenaan dengan dorang apa yang kita tanya ni? Dia sebenarnya macam ni. Kalau jin terbagi banyak benda. Okey. Jin banyak jin, macam-macam jin. Ada yang kafir, ada yang Islam, ada yang memang bertuan, ada yang tak bertuan. Okey. Dan diorang ni bukan daripada bangsa daripada bangsa jin. Diorang ni contoh macam kita ni macam mana aku nak terangkan dia nak kata manusia, dia bukan manusia. Dia nak kata jin, dia bukan jin. Dia antara tengah-tengah antara manusia dengan jin. Okey, contoh macam kita ni, pernah dengar tak kalau lepas orang meninggal dalam seminggu lepas tu kita still rasa orang tu still duduk kat dalam rumah tu. Yes. Itu yang kita panggil korin. Korin tu sebahagian daripada kita. Okey. Kita dekat dalam badan kita ada roh, jasad dengan korin. Kita ada 3. Okey. Diorang ni lebih kurang macam korin. Lebih kurang macam makhluk korin. Tapi aku tak tahu nak klasifikasikan diorang ni manusia ke jin. Aku tak boleh nak klasifikasikan. Itu jawapan daripada diorang. Sebab diorang sendiri pun diorang kata asal diorang bukan daripada tanah, bukan daripada cahaya, bukan daripada api. Asal diorang memang asal daripada yang dah ada dekat muka bumi. Sebab aku dengar diorang adalah makhluk yang dihukum dan minta dihilangkan daripada yang tu aku tak tahu lah. Yang ni orang tulis orang tulis aku baca okay. So aku sampaikan aku nak tahu betul atau tak tu je lah. Yang tu aku pernah jugalah pas baca pasal benda tu. Dan aku pernah lah juga aku tanya si puteri ni, betul ke benda ni? Dia cakap kalau nak ikut cerita dongeng, dia kata manusia pun ada cerita dongeng. Faham? Jadi dia kata kita pun ada cerita dongeng kita. Dia macam tu lah. Okey, faham? Okay, jadi ni jawapan bukan daripada ulama, pada mufti, bukan daripada pihak sana. Kita cuma bagi tahu je. Asal pandang sana? Kan? Okay. Dia betul lah tu. Dia setuju lah. So dia setuju kan? Dia setuju kan? Dia setuju. Dia setuju. Okay, Sebab tu lah tu. Setuju.
Okay. Dah ada jawapan lah. Dah ada jawapan. Dah ada jawapan untuk korang. Dan ada setuju. Mungkin korang agak blur-blur apa yang jadi sekarang, apa kita tengah bercakap Tapi betul. Tapi hari ni aku terus terang dia selalu kadang orang cerita aku memang terus boleh bayar sikit-sikit. Tapi hari ni dia cerita aku macam soap, lepas tu disebut Puteri. Aku terus nampak kampung Puteri tu macam mana. Okay, tapi aku tak boleh describe. Tapi aku nampak lah apa yang Abu cerita. Kampung Puteri tu aku nampak. Tapi itulah, dia tak nampak jelas, tapi aku nampak kampung Puteri tu. Faham. Oh, adakah aku dah masuk portal? So aku cakap macam aku cakap tadi sebelum kita record ni, macam aku cakap Apis dia ada satu kelebihan yang dia sendiri tak tahu. Faham. Alright. Aku adalah beberapa orang, bukan kau je lah. Sebenarnya ada beberapa orang dah cakap Apis. Oh lama kan. Aku dah tahu. Aku kait tongkat aku. Okay, baik. Apa pun aku rasa untuk episod ni kita habiskan sampai sini je, sebab aku rasa ya, kau mesti nak lagi sabar. Kalau kau minta lagi, Abu nak balik Johor kan, kita hold dia kejap kan, untuk next part. Kita nak shoot untuk next part. Okay. Jadi nak tak nak aku dah lock dia. Apa pun kau komen tentang pendapat korang juga, tak perlu bergaduh. Masing-masing ada pendapat sendiri. Kita hanya bagi jawapan apa yang diorang pun kongsi juga. Okay. So mungkin untuk episod ni ada Abu nak berkongsi apa-apa maklumat atau dua kata bersama penonton Santai Chill. Untuk episod ni aku rasa macam tak ada apa sangat. Mungkin orang dah faham pasal bunian. Lepas ni aku harap tak ada yang bertanya lah, tak ada yang bergaduh lagi. Bunian tu jin ke, bunian tu manusia ke, tak payahlah nak bergaduh. Biarkanlah dia siapa-siapa pun biarlah dia. Abaikan. Abaikan. Yang kita tahu, kita berkongsi tempat, berkongsi alam. Kan, berapa apa pun makhluk kat dalam ni kita tak tahu kan. Betul. Nak kata ada makhluk itu ini kita tak tahu. Yang kita tahu sikit je. Betul. Kan. Yang lain orang nak kata yang mana tahu-tahu je. Kau paling tahu. Yelah kau lah yang tahu kan. Terpaling tahu. Terpaling tahu. So, kongsi je. Jangan cakap kalau tak tahu jangan buat bala tahu. Kita kongsi. Itu okey lagi. Ada yang komen tu, aku pernah masuk ni, aku tahulah. Okay lah. Ini terpaling champion. Ini aku punya komen. Ini terpaling, kau terpaling masuk alam sana ni. Kadang tak boleh. Dia dah masuk alam sana, kita pun tak nak lawan lah. Aku tak pernah masuk alam sana. Okay. So jangan marah. Ni kongsi. Kita episod kali ni agak santai. Okay. Okay, kami nak berterima kasih kerana sudi berkongsi cerita bersama kami. Sebelum tu mungkin ada yang tertanya-tanya. Sebelum ni kami ada cakap tentang Export Overseas Academy. Apa benda tu? Jadi ini adalah platform untuk cari duit tepi, dan korang akan diajar macam mana nak set up account eBay dari A to Z, hinggalah macam mana nak withdraw duit ke Malaysia dalam USD. Okay, korang perlu ingat lagi, korang masuk je kelas ni, korang akan tambah gain knowledge korang, serta korang duduk dekat Malaysia ni, korang akan dapat pendapatan USD. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.